Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh warga Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Raizat, Dr. Nur Hayati Rusdi dan juga Datuk Dr. Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 83 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada ward hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 4,567 kes, iaitu bersamaan dengan 71.55% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 5 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 30 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,383 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,710 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 30 kes baru yang dilaporkan, tiada kes import pada hari ini. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 30 kes, di mana sebanyak 21 kes telah dikesan dari kluster dan lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan yang melibatkan 24 bukan warga negara. Sehingga kini, seramai 24 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 8 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan terdapat 1 pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 106 kes, iaitu bersamaan dengan 1.66% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-106 iaitu kes 830 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 47 tahun. Beliau telah dimasukkan ke sebuah hospital swasta mulai 15 Mac 2020 dan kemudiannya dipindahkan ke Hospital Sungai Buloh pada 16 Mac 2020 setelah disahkan positif COVID-19. Beliau disahkan meninggal dunia pada 5 Mei 2020 jam 2.10 pagi. Seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Keselamatan pada 4 Mei 2020, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di beberapa lokasi di pusat Bandar Utara dan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur telah ditamatkan mulai 4 Mei 2020. Namun begitu, pasal C, D, E1, E2 dan E3 dan F di pusat Bandar Utara telah dilanjutkan tempoh PKPD sehingga 12 Mei 2020. Sehingga 5 Mei 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 180 jumlah kes positif COVID-19 yang melibatkan kluster ini telah dilaporkan. Di mana 100 kes adalah di dalam kawasan PKPD dan 80 kes telah dikesan di luar kawasan PKPD. Jumlah keseluruhan ini termasuk peniaga dan bukan peniaga seperti ahli keluarga, pengunjung dan orang yang mempunyai kontak rapat dengan kluster ini. Terdapat 1 kes kematian dalam kluster ini iaitu kes ke-5,252 melibatkan bukan warga negara daripada Myanmar. Kluster Pasar Borong Kuala Lumpur ini didapati berkaitan dengan kluster perhimpunan di Seri Petaling di mana kes indeks iaitu kes 3,039 bagi kluster ini adalah salah seorang peserta perhimpunan tersebut. Daripada 80 kes dikesan di luar kawasan PKPD Pasar Borong Kuala Lumpur, 29 kes telah dikesan melalui saringan yang telah dijalankan di 4 buah pasar awam, iaitu yang pertama, Pasar Besar Seremban Negeri Sembilan,
bilangan yang disaring adalah 75 orang. Kes positif adalah 3 kes. Kes negatif adalah 71 kes. Masih menunggu keputusan adalah 1 kes. Bagi pasar besar Bahau Negeri Sembilan, bilangan yang disaring adalah 182 orang. Kes positif COVID-19 adalah 2 kes. Kes negatif adalah 17 kes dan 2 kes lagi masih menunggu keputusan. Yang ketiga ialah Pasar Besar Jalan Osman, Petaling Jaya, Selangor. Bilangan yang disaring adalah 545 orang. Kes positif ialah 23 kes. Kes negatif adalah 522 kes. Yang keempat, Pasar Taman Mega, Petaling Jaya, Selangor. Bilangan yang disaring 142 orang dan kes positif adalah 1 kes. Kes negatif adalah 141 kes. Susulan penularan jangkitan COVID-19 ini, beberapa tindakan dan langkah-langkah pencegahan telah diambil. Termasuk yang pertama, peniaga atau pemborong yang ingin berniaga atau masuk ke premis Pasar Borong Kuala Lumpur dikehendaki menjalankan ujian dan mengemukakan keputusan ujian saringan COVID-19. Yang kedua, Kementerian Kesihatan Malaysia dengan bantuan agensi-agensi berkaitan telah mengenal pasti beberapa pasar harian yang berkaitan atau mempunyai peniaga yang banyak berurusan dengan Pasar Borong Kuala Lumpur. Pejabat Kesihatan Daerah telah dimaklumkan untuk menjalankan penilaian risiko jangkitan COVID-19 ke atas para peniaga yang telah datang ke pasar tersebut. Yang ketiga, menjalankan saringan gejala ke atas peniaga dan mengambil ujian pengesahan iaitu RT-PCR kepada mereka yang mempunyai gejala jangkitan saluran pernafasan. Yang keempat, bagi mereka yang tidak bergejala dan tiada sampel diambil, mereka perlu memantau kesihatan diri dengan menggunakan home assessment tool dan segera memaklumkan pejabat kesihatan daerah berhampiran sekiranya mempunyai gejala. Semua majikan dan warga pekerja adalah dinasihatkan untuk membiasakan dan mengamalkan norma baru dalam kehidupan dan cara kerja bagi memastikan penularan jangkitan COVID-19 dapat terus dibendung. Ini adalah amat penting sekali agar semua usaha yang telah dijalankan selama ini dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 adalah berterusan dan berkesan. Susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, para peniaga, pengusaha dan majikan perlu patuh kepada syarat-syarat dan standard operating procedure ataupun SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berdasarkan sektor masing-masing. Kementerian Kesihatan Malaysia memohon kerjasama daripada rakyat Malaysia dalam memerangi wabak COVID-19. Orang ramai boleh menunaikan tanggungjawab sosial mereka dengan yang pertama, patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Yang kedua, mengamalkan tahap kebersihan optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Yang ketiga, mengamalkan jarak sosial selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Yang keempat, mengamalkan kelaziman baru dalam kehidupan seharian. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Seterusnya, laporan harian kes COVID-19 daripada 30 kes positif, 24 adalah bukan warga negara. Iaitu di negeri Selangor ada 5 kes, 2 kes warga negara, 1 kes kluster Pasar Borong Kuala Lumpur iaitu bukan warga negara, 1 kes kluster warga Mas Kelang, warga negara dan 1 kes kontak rapat dengan kes positif warga negara. Untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 19 kes kluster Pasar Borong telah dikenal pasti dan 3 bukan warga negara Bangladesh dan 16 bukan warga negara daripada Myanmar. Ada 2 kes kluster Chowkit
iaitu satu bukan warga negara Bangladesh dan juga satu melibatkan bukan warga negara Indonesia. Ada satu kes kluster Selangor Mansion iaitu yang melibatkan bukan warga negara dan satu kes kontak rapat dengan kes positif bukan warga negara. Untuk Sarawak ada melibatkan dua kes warga negara. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 sehingga 15 Mei di kawasan PKPD, iaitu yang pertama Pusat Bandar Utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur, ada 20 kes baru dilaporkan, iaitu satu kes luar PKPD, menjadikan jumlah kes positif ialah 180 yang melibatkan 80 kes di luar PKPD. Dan daripada 180, 107 adalah bukan warga negara dan melibatkan satu kematian bukan warga negara. Untuk lokaliti Selayang Baru, tiada pertambahan kes. Jumlah kes positif adalah 52 dan melibatkan 36 bukan warga negara. Seterusnya, kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling, bilangan sampel diambil 35,679 dan kes positif adalah 2,287 melibatkan 5 generasi. Ingin dimaklumkan daripada 344 madrasah dan sekolah tahfiz telah dikenal pasti 16,061 pelajar, guru dan kaki tangan. Ujian saringan dan ujian COVID-19 telah dijalankan untuk 8,602 kes, iaitu melibatkan 53.6%. Daripada jumlah tersebut, kes yang didapati positif adalah 390 bersama dengan 4.5%. Seterusnya, laporan warga negara yang pulang dari luar negara dari 3 April hingga 5 Mei 2020, jumlah yang dikuarantin adalah 28,723 individu. Jumlah yang telah tamat kuarantin adalah 16,445 individu dan jumlah yang positif adalah 333 kes. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster yang aktif di Malaysia sehingga 5 Mei 2020. Yang pertama ialah kluster Pasar Cokit, ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah 46 kes. Kluster Selangor Mansion ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 178 kes. Kluster pesantren tiada pertambahan, kekal 222 kes. Kluster persidangan gereja juga tiada pertambahan, kekal 185 kes. Kluster Sungai Lui tiada pertambahan, kekal 158 kes. Kluster Bandar Baru Sendayan tiada pertambahan, kekal 109 kes. Lain-lain kluster juga tiada pertambahan. Dan saya buka kepada pertanyaan, silakan.